Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Encik Rosli kerana sudi menerima kami untuk kami menemubual berkaitan dengan sesi-sesi kaunseling yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kita mula insya-Allah. Boleh ke Encik Rosli memperkenalkan diri sedikitlah tentang kepribadian bukan kepribadian, maksudnya tentang latar belakang cik ni lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First sekali terima kasih kepada Cikgu Fatihah atas komitmen tunjukkan untuk memberi menemu saya lah berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling. Jadi nama saya Rosli bin Suyud. Rosli bin Suyud, saya berasal daripada Fedah Pasir Raja Kuala Johor. Selepas SPM saya terus menyambung pengajian ke IPM dalam diploma veterina. Kemudian saya melanjutkan pengajian ke bidang psikologi, bidang bimbingan dan kaunseling, Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling di IPM pada grad pada tahun 2002. Kemudian saya menyambung pengajian dalam diploma eksekutif pengajian Usuluddin Universiti Malaya tahun 2012. Kemudian baru tamat sarjana pendidikan bimbingan kaunseling 2022. So 20 tahun kemudian baru ada master. So saya dah berkhidmat bermula tahun 2002 sebagai guru bimbingan kaunseling di sekolah. Sehingga tahun 2017. So 15 tahun lah pengalaman saya di sekolah. Kemudian saya datang ke sinilah bahagian psychiatric counselling sebagai kaunselor kanan. Kaunselor kanan pada tahun 2018. Kemudian tahun 2019 saya menjadi ketua penerusi dan 2020 sehingga kini saya jadi ketua penerusi ketua unit pembangunan dasar bahagian psychiatric counselling. So dalam tempoh 20 tahun lah perkhidmatan saya, pengalaman sebagai seorang kaunselor dan juga pentadbir dalam bidang kaunseling. Begitu panjang dia punya pengalaman, maksudnya terlalu banyak lah sehingga 20 tahun kan. Jadi rasanya seronok juga lah, saya nak tahu nanti depan tu apa cabaran dia antaranya lah. Jadi berapa dalam bidang di bawah KPM ni berapa lama dah yang sekarang jawatan sekarang? Di KPM, kalau untuk makluman, maksudnya KPM ni kita bila kita sebut KPM itu sendiri adalah satu kementerian yang di bawahnya ada Jabatan Pendidikan Negeri, dia ada Pejabat Pendidikan Daerah, ada sekolah-sekolah. Kita ada 16 buah Jabatan Pendidikan Negeri, kita ada 144 Pejabat Pendidikan Daerah, ada lebih kurang 10,000 sekolah, ada 5 juta murid, dan kita ada 36 bahagian, ada 15 kolej matrikulasi dan 27 institut pendidikan guru. So kalau kita sebut KPM, itulah dia cakupan dia. Jadi kalau berapa lama saya berkhidmat di KPM, maksudnya bermula dari sekolah tu termasuk KPM. So dalam 15 tahun di sekolah. Kalau di sekolah tu bidang tugas dia adalah untuk memberikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada murid. Murid sama ada kita memberikan perkhidmatan untuk ada 4 bidang utama lah. Kat situ kita ada bidang psikososial dan kesihatan mental. Yang kedua bidang pembangunan kerjaya. Yang ketiga adalah pemantapan disiplin. Yang keempat adalah yang keempat keibuapaan, pembangunan kerjaya. Pembangunan kerjaya. Bidang saya ulang balik, pemantapan disiplin, kemudian psikososial dan kesihatan mental, pembangunan kerjaya, dan ada satu lagi saya lupa. Tak apa. Saya rasa mungkin berkaitan dengan keibuapaan lah. Keibuapaan. 4 bidang tu 4 utama dalam perkhidmatan kita di sekolah. Jadi semasa di sekolah tu kita menjalankan program sama ada dalam bentuk bimbingan, kelompok, bimbingan grup yang besar. Kita memberikan juga perkhidmatan kaunseling sama ada individu atau kelompok. Dan juga kita berikan konsultasi kepada ibu bapa dan juga guru. So kalau kita lihat di sekolah, itulah bidang tugas kita, 4 bidang tu 4 utama. Kemudian pendekatan yang kita gunakan individu, kaunseling, bimbingan dan juga konsultasi. Jadi masa saya berkhidmat di bahagian ni pula,
masa mula-mula saya masuk, saya menguruskan unit latihan. Unit latihan ni adalah untuk melatih kaunselor-kaunselor seluruh Malaysia. Di Malaysia ni kita ada dua bahagian yang menguruskan perkhidmatan kaunseling. Bahagian pertama ialah bahagian pengurusan sekolah harian. Bahagian pengurusan sekolah harian ni yang menguruskan kaunseling untuk murid. Jadi guru-guru di sekolah, dia punya punca kuasa dia datang daripada bahagian pengurusan sekolah harian. Tapi bila satu bahagian lagi adalah bahagian menguruskan perkhidmatan psikologi kaunseling kepada guru dan pegawai bukan guru. Kerani, kebun, termasuk tu. Itu adalah peranan bahagian psikologi kaunseling. Ingat, pengusaha harian murid, bahagian psikologi kaunseling untuk staff. Jadi punca kuasa untuk staff ni adalah Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia 1999. Dia diminta supaya semua kementerian mewujudkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada kaki tangan. Itulah punca kuasa dia. Munculnya dia punya perkhidmatan tu lah memang bagus pun. Baguslah untuk kesejahteraan kan. Betul. Kalau pada pandangan Cik Rosli lah kan, bila disebutkan tentang perkhidmatan tersebut, tentang bimbingan dan kaunseling, apakah macam gambaran umum terhadap perkhidmatan tersebut kepada semua? Gambaran daripada perspektif siapa tu? Adakah daripada perkhidmatan kaunseling kepada orang ataupun klien kepada kita? Dua-dualah, senang kan? Boleh saya tengok perbezaannya. First, dari sudut saya sebagai sekarang salah seorang daripada pengurus pentadbiran dalam perkhidmatan kaunseling, kita nampak perkhidmatan kaunseling memang sangat diperlukan. Memandangkan kalau kita tengok dapatan daripada WHO tahun 2020, dia menyebut kadar bunuh diri meningkat, dan bunuh diri itu merupakan salah satu daripada 10 kematian utama, punca kematian utama di dunia. Pada kadar sekarang ni? Sekarang tahun 2020, dapatan WHO, bunuh diri termasuk dalam 10 punca kematian utama di dunia. Dan yang berusia antara 15 hingga 29, punca kematian utama ketiga. Umur 15 hingga 19 hingga 29, 15 hingga 29 itu punca kematian kedua di dunia. Kemudian kalau kita tengok National Health and Mobility Survey, kajian tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2019, hampir setengah juta rakyat Malaysia mempunyai simptom stres dan kemurungan. Kemudian kalau kita tengok dapatan KPM sendiri, terdapat guru-guru yang memohon bersara awal disebabkan oleh tekanan, sama ada disebabkan oleh digitalisasi pendidikan, oleh tekanan disebabkan oleh kesihatan, oleh isu keluarga, ataupun hubungan dengan pentadbir. So itu adalah senario. Jadi kalau dikata tadi macam mana sebenarnya pandangan saya memang diperlukanlah berdasarkan punca-punca kuasa tadi. Kan? Sebab guru-guru kita ada seluruh Malaysia ada 416,000. Pegawai-pegawai bukan guru kita ada 80,000 lebih. Jadi mereka ni semua manusia dan memang terdedah kepada simptom tekanan, anxiety, kemurungan, kan? Sebab dia berinteraksi dengan manusia, kan? Jadi memang keperluan tu memang ada. Jadi psikologi ni kalau kita tengok, dia adalah satu bidang yang mengkaji tentang bagaimana manusia berfikir, merasa dan juga bertingkah laku, kan? Jadi yang tahu tentang manusia bertingkah laku ni psikologis lah atau kaunselor lah, kan? Jadi kadang-kadang pentadbir sekolah dia tidak memahami macam mana nak menguruskan guru-guru di sekolah. Dia hanya melihat tentang macam mana nak menguruskan kerja, bidang tugas tu perlu diselesaikan dengan baik, tapi macam mana nak deal dengan manusia tu kurang. Jadi mungkin timbul antaranya timbul isu yang berlaku ialah isu antara pentadbir dengan guru-guru di sekolah, kan? Dan memang ada pun, dan kat mana-mana organisasi pun macam tu, bukan saja di sekolah. Jadi keperluan untuk perkhidmatan kaunseling ni diberikan kepada guru yang mungkin mengalami tekanan ataupun isu-isu yang lain, dan juga konsultasi kepada pentadbir sekolah supaya dia dapat menguruskan guru ataupun murid tu dengan lebih baik. Jadi memang menjadi keperluan perkhidmatan kaunseling dan psikologi ni kepada KPM. Kemudian dari sudut pandang klien pula, ada dua pandangan lah.
Satu, pandangan yang positif. Maksudnya mereka memang memerlukan perkhidmatan kaunseling, khususnya dalam menguruskan emosi, kesejahteraan psikologi mereka. Dan yang kedua, untuk murid ni biasa dia akan melihat dari sudut pertama, dari sudut pencapaian akademik. Apa punca-punca yang menyebabkan murid ni lemah, prestasi dia turun kan. Jadi mereka perlu berjumpa dengan kaunselor ataupun guru bimbingan kaunseling. Yang kedua, mungkin dari sudut perancangan kerjaya. Murid-murid ni dia tak tahu macam mana nak merancang kerjaya daripada masa akan datang. Subjek apa yang dia perlu ambil, kursus apa yang perlu dia ambil, universiti mana yang dia nak, kemudian antara universiti tu mana yang lebih baik kan, sesuai tak dia punya personality dengan kerjaya yang dia nak ambil. So itu semua adalah keperluan-keperluan murid untuk bertemu dengan kaunselor lah, supaya dia dapat memutuskan isu-isu ataupun keadaan-keadaan yang dihadapi dia semasa dengan tepat. That's why dia perlu jumpa kaunselor. Betul. Apa yang dikatakan oleh Cik Ros tu memang sebenarnya betul lah. Saya sebagai guru sekarang lah, guru praktikal kan, saya rasa macam boleh jadi di antara guru-guru pun kadang-kadang bila masuk dalam bilik guru kan, habis bercerita, kadang-kadang dalam kalangan murid pun kita rasa macam betul lah, bila dari segi kefahaman dia ataupun apa yang dilakukan murid dalam kelas tu, dia menjadi asbab juga dalam kehidupan dia. Kita tengok pada latar belakang family, kita tengok kenapa yang ni bekerja sebab family susah, yang ni macam ni kan, terlebih kaya, dia jadi menimbulkan kepelbagaian murid. So memang perkhidmatan ni sangat memerlukan lah kan, sangat diperlukan di setiap genap peringkat umur sebenarnya kan. Pada guru, murid, ibu bapa kan, staff. Okey, seterusnya setelah apa yang dah dikongsikan tadi, so dalam sekarang apakah bidang tugas yang Cik Rosli hendak biasanya, maksudnya bidang tugas dalam jawatan sekarang okay. Menarik untuk saya share. Okay, sebab saya di unit pembangunan dasar. Okay. Jadi unit pembangunan dasar ni antara unit utama lah yang menjadi tulang belakang kepada perkhidmatan psikologi kaunseling. Jadi apa bidang tugas yang perlu saya laksanakan ialah pertama sekali ia berkaitan dengan dasar itu sendiri. Macam mana kita nak membina dasar berkaitan dengan perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang mencakupi semua agensi dan bahagian di bawah KPM yang saya sebut tadi lah. So perkhidmatan yang kita buat ini, dasar yang kita buat ini akan dilaksanakan oleh bahagian yang mengendalikan perkhidmatan kaunseling, contoh macam IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia, bahagian matrikulasi, so bahagian pengurusan sekolah harian, kemudian bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh, bahagian sukan dan kurikulum, bahagian SPP, bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh, termasuklah bahagian pendidikan Islam. Jadi semua bahagian-bahagian yang saya sebut tadi ada perkhidmatan kaunseling. Jadi dalam pembinaan dasar yang kita buat ini, dia akan dioperasikan oleh semua bahagian tadi, Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, Kolej Matrikulasi dan termasuk sekolah. Jadi memang apa yang kita putuskan akan dilaksanakan lah. So itu luaslah dia pencakupan dia. Apa yang dilaksanakan termasuklah di sudut peranan kaunselor, kemudian fungsi perkhidmatan psikologi kaunseling, kemudian apakah aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan, dan apakah hasrat ataupun outcome yang kita nak capai. Itu yang pertama dah dasar. Yang kedua ialah pelan strategi. Jadi pelan strategi ni kita pun di bawah unit saya. Jadi saya mengetuai pembinaan pelan strategi perkhidmatan psikologi kaunseling, di mana dalam pelan strategi ni kita akan berdasarkan kepada SWOT analysis yang kita buat, kita akan mengenal pasti apakah isu-isu yang berlaku. Dalam pelan strategi yang kita buat yang terbaru ini 2023-2025 adalah ada 30 isu yang kita nak tangani, 30 isu utama, dan setiap isu tersebut kita ada strategi yang kita laksanakan. Lepas tu sasaran pencapaian kita setiap tahun dan apakah outcome yang kita nak capai. Itu plan strategi. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan KPI. Di bawah saya ni saya menjaga KPI Timbalan Ketua Usaha Pengurusan, ada satu KPI. Kemudian KPI sebahagian ada 7, dan KPI OBB. OBB ni outcome based budgeting.
Itu ada 3 KPI. So KPI itu pun di bawah saya. Jadi KPI ni sebenarnya adalah sasaran-sasaran kerja yang nak dicapai oleh 3 orang tadilah, 3 SUP di mana itu sisa bahagian, dan juga OBB tu sisa bahagian juga. So itu adalah cakupan tugas yang ketiga saya. Yang keempat adalah menjadi pegawai penghubung kepada Parlimen. So kalau isu-isu berkaitan dengan psikologi counselling, isu berkaitan dengan kesejahteraan psikologi guru, so yang dibangkitkan oleh Parlimen dalam sidang Parlimen, Dewan Rakyat atau Dewan Negara, so perkara tersebut akan dijawab oleh saya lah, dijawab oleh menteri, tapi saya akan mengutip unit saya untuk menyediakan jawapan tersebut berdasarkan data-data yang kita ada, maklumat yang kita dapat, kita olah dan kita berikan kepada YB Menteri untuk dijawab di Parlimen. So itu bidang tugas yang keempat. Okay, seterusnya bidang tugas saya ini juga memberikan maklum balas kepada ketah-ketah cadangan, usulan-usulan daripada kementerian-kementerian lain, daripada bahagian-bahagian lain di KPM ini berkaitan dengan dari sudut psikologi. So kalau kata contoh dia nak angkat satu kertas kerja berkaitan dengan latihan, so saya akan berikan pandangan dari sudut psikologi tentang latihan tersebut. Macam itulah. So kemudian termasuk juga mewujudkan hubungan jaringan dan jalinan dengan bahagian kementerian, organisasi atau agensi-agensi dalam dan luar KPM. So itu tugas saya lah. Agak besar sampai ke Parlimen. Kan saya tak tahu nak buat macam mana kan. Cumanya kalau dalam ni adakah Encik Lee macam ada berhubung kait dengan macam sesi-sesi antara klien? Ada tak? Okey, yang saya sebut tadi, bila saya di sini dia lebih pada pengurusan dan pentadbiran. So kalau saya tengok, itu lebih kurang 80% kepada pengurusan perkhidmatan, dasar, strategi dan sebagainya. Okay, 20% kerja saya adalah menjalankan tugas sebagai seorang kaunselor. So dalam sesi tugas sebagai seorang kaunselor ini, pertama menjalankan sesi kaunseling, menjalankan sesi konsultasi, sesi bimbingan. Okay, kemudian juga menjalankan memberikan ujian psikometrik, menjalankan ujian psikometrik kepada klien kita, dan juga memberikan sesi-sesi motivasi, ceramah dan sebagainya lah. Jadi 5 perkara tadi sesi kaunseling individu dan kelompok, bimbingan, konsultasi, kemudian ujian psikometrik dan juga program-program ceramah. Jadi 5 perkara ni memang menjadi SKT lah, sasaran kerja tahunan. Memang termasuk dalam 20% job description kita untuk menjalankan perkara tersebut. Jadi kalau kita tengok kat KPM ni, klien saya adalah pegawai-pegawai staf di bahagian. So bahagian psikologi counselling adalah satu daripada 36 buah bahagian yang ada di KPM. So kita ada lebih kurang 7,000 kaki tangan di KPM ini. HQ ada 7,000. So itu ialah klien kami lah, klien saya di sini. Jadi sama ada mereka datang secara walk-in ataupun menggunakan temu janji. So temu janji kita ada sistem, itu fikir sistem pengurusan psikologi di mana mereka boleh buat temu janji menggunakan sistem. So akan dapat notifikasi, kita akan laksanakan sesi lah kat situ. So sesi counselling ni kita akan buat proper lah. So ada dia punya step-step dia, menggunakan etika yang kita ada. Kemudian kalau sesi bimbingan pun sama. Sesi bimbingan ni biasa kita akan buat learning organisation, macam sesi kelompok lah. Kita akan anjurkan satu topik, contohnya pengurusan kewangan. So pengurusan kewangan kita akan jemput bahagian-bahagian lain untuk memberikan peserta. Let's say kalau satu bahagian ada 5 orang peserta, kita ada 30 bahagian, kita ada dalam 150 hingga 200 orang peserta. So kita akan buat kelompok-kelompok yang besar. So semua kaunselor akan running kelompok tersebut lah. So kita akan bincangkan dalam sesi kelompok tu secara berstruktur menggunakan modul yang ada. So itu adalah kalau kita laksanakan sesi bimbingan lah. Okey, untuk konsultasi pula biasanya kita akan antara macam saya akan berikan konsultasi kepada pegawai-pegawai bawahan. Bawah saya ada 3 orang pegawai bawahan, dan juga termasuk pegawai-pegawai yang berada di bahagian lain, di Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, yang ingin mendapatkan pandangan berkaitan dengan job scope diorang. Jadi saya memberikan konsultasi di situlah.
Tentang klien ni saya sebut tadi di bahagian ni kita ada 7,000, tapi sebenarnya ada juga klien-klien datang secara walk-in daripada negeri lain, daripada jabatan, PPD, daripada sekolah pun ada. So dia orang tahu iklan yang kita bagikan dekat email KPM. So daripada tu ada yang datang memang contact terus kita di sini dan kita menjalankan sesi kaunseling jugalah. So sesi kaunseling kita percuma. Siapa-siapa pun boleh datang, termasuklah private pun boleh kita layan. Maksudnya di luar bidang pun tak ada masalah? Di luar KPM pun datang, ada datang juga. Ada ibu bapa pun ada. Ibu bapa pun ada yang bawa anak-anak mereka pun ada. Okay, so kita boleh mengeluarkan time slip lah. So bila datang macam hospital lah, kita sediakan time slip. So pegawai-pegawai kita boleh keluar pejabat lah dengan kebenaran lah. Kebenaran daripada ketua jabatan masing-masing. Okey. Begitu tersusun dan juga sangat lengkap lah kan dalam kehidupan dari awal sampai sudah dia punya struktur-struktur untuk ke arah bimbingan dan kaunseling. Okey. Kiranya lain berdasarkan apa yang diceritakan, kiranya Cik Rosli ni kaunselor yang berdaftar lah kan? Ya, berdaftar. Syarat nak masuk jadi kaunselor pendidikan, kita kat KPM ada dua, satu kaunselor pendidikan, satu guru bimbingan kaunseling. Guru bimbingan kaunseling bertugas di sekolah untuk murid. Kaunselor pendidikan yang bertugas di organisasi. Contohnya bahagian jabatan PPD, Matrik dan juga IPG, itu adalah kaunselor pendidikan. Syarat nak jadi kaunselor pendidikan mesti berdaftar dengan lembaga kaunselor. So kalau nak daftar ni, pertama dia kena ada degree kaunseling ataupun dia ada master dalam bidang kaunseling. Salah satu lah. Salah satu baru dia layak daftar. Okey, bagi guru bina kaunseling kat sekolah, dia tak layak tu. Dia tak perlu daftar. Cukup dengan itu syarat yang terkini lah. Cukup dengan hanya kursus 14 minggu. So dia boleh menjadi guru bimbingan atau guru bina kaunseling di sekolah. Tapi bukan kaunselor lah. Dia bukan kaunselor berdaftar. Begitu. Sehingga kini lah dia tak wajibkan macam tu. Tapi ongoing kemungkinan besar kita akan cuba buat ke? Kita akan ke arah mewajibkan berdaftar lah. Sebab tu dia bawa Akta 580. Nak menggunakan gelaran kaunselor atau nak menjalankan sesi kaunseling mesti berdaftar. So itu salah satu daripada way forward kita lah. Syarat yang terbaru lah ya. Okey. Kalau buat pula dia bunyi. Okey. Berdasarkan tu punya tadi dah klien tu 7,000 semua tu, biasanya sesi kaunseling tu dijalankan bagaimana? Okey. Aplikasi ni lah. So kalau di sini klien akan datang sama ada walk-in. Walk-in ni maksudnya tak ada interview, tak ada temu janji, dia terus datang. Ataupun dengan bertemu janji. Okey. Biasanya kalau klien datang, dia akan pergi ke kaunter depan dulu untuk melaporkan, buat pendaftaran secara dalam sistem. Okay, untuk memasukkan semua maklumat individu peribadi semua kat situ lah. So kita kemudian pegawai yang akan berurus di kaunter akan panggil kaunselor untuk menjalankan sesi kaunseling. Dalam sesi kaunseling ni first kali kaunselor akan menjelaskan, membuat persuturan. Okay, dalam sesi kaunseling tu dia akan sebut persuturan ni, biasa dalam sesi persuturan kita akan sebut memperkenalkan siapa kaunselor, diri kaunselor itu sendiri secara briefly, kemudian peranan kaunselor, peranan klien dalam sesi kaunseling, kemudian kita jelaskan juga tentang etika kerahsiaan. Semua apa yang disebut dalam sesi kaunseling menjadi kerahsiaan kecuali ada perkara tertentu yang mendatangkan mudarat. Contohnya mudarat ni dia ada penyakit berjangkit. Yang kedua, dia ada, kalau apa yang disebutkan boleh mendatangkan mudarat pada orang lain atau diri dia sendiri. Ataupun kalau katalah ada mahkamah memerlukan kenyataan diberikan dalam mahkamah. So kalau 3 perkara itu berlaku, barulah etika kerahsiaan itu boleh dipecahkan. So perkara penting lah yang kita sebut dalam prasesi itu ataupun persuturan. Kemudian kita nyatakan juga sesi kaunseling itu dalam tempoh 45 minit hingga 1 jam. Dan klien boleh membuat, dan biasanya sesi kaunseling ni akan sekurang-kurangnya 3 kali sesi lah. Sekurang-kurangnya. Maksudnya sesi yang pertama tu lebih kepada kita nak buat pengenalan dan diagnosis. Kemudian yang kedua kita nak buat progress, nak lihat progress klien kita. Yang ketiga tu barulah kita nak tengok rumusan. Kesimpulan rumusan, nak tengok klien tu boleh tak kita lepaskan ataupun tak.
So macam tu lah, biasanya at least 3 kali. Bergantung kepada teori-teori lah. Ada yang teori sampai 5 kali, 7 kali dan sebagainya lah. Tapi at least 3 kali. So lepas sesi counselling tu, klien akan isi borang informed consent, persetujuan termaklum. So daripada borang persetujuan termaklum tu lah menjadi pegangan kepada hubungan counsel klien, di mana kedua-duanya tertakluk pada etika. Etika di mana tak boleh cerita kat orang lain lah. Betul. Okey, kalau berdasarkan 3 kali, ada 5 kali, maksudnya berdasarkan teori. Biasa Cik Lee ni menggunakan teori apa? Okey, saya akan tengok klien. Okey. Pertama saya akan tengok jantina. Kemudian saya akan tengok macam mana dia berfikir, kaedah dia berfikir. Adakah dia lebih kepada kognitif, pemikiran ataupun afektif, emosi. So kalau saya nampak klien ni walaupun dia perempuan tapi lebih kepada kognitif, so saya akan prefer kepada REBT. REBT ataupun CBT. Kalau klien tu lelaki ke perempuan tak kisah, dia lebih kepada emosi, saya akan banyak guna Rogers, PCC. Saya akan pakai PCC. PCC, person client centered. Yang dipelopori oleh Carl Rogers. Kalau REBT tadi, Rational Emotive Brief Therapy tu Albert Ellis. Kemudian kalau CBT tu kognitif lah. CBT Cognitive Behavior Therapy, ataupun CTRT lah, Choice Theory Reality Therapy. Teori reality. Teori yang berbeza. Teori yang berbeza, pendekatan yang berbeza. So kita melihat klien tu dari sudut yang kacamata teori. Kalau macam Rogers PCC, dia akan melihat klien seorang yang berpotensi. Klien akan memperkembangkan diri dia kalau diberikan sokong dengan baik. So kita dalam sesi tu kita akan sokong je klien. Sokong klien buat refleksi, buat parafrasa, bantu dia untuk celik akal. Jadi akhirnya dia akan membangkitkan potensi diri sendiri dan mendapat celik akal sendiri. So layan dia macam tu lah. Terutama perempuan lah, biasa dia nak dilayan. Yang emosi tu dia nak cerita. So kita melayan emosi dia, berikan parafrasa, rumusan, kemudian refleksi supaya dia melihat diri dia sendiri. So reflect ni macam kita tak cermin lah. Kan, tak cermin pada diri dia. Okey, dia cakap, kita pun ulang balik apa dia cakap. Akhirnya fikir, dia jelas, diri aku sebenarnya tengah marah. Kan, contohnya, dia cakap dengan suami, contohnya, saya tak suka suami saya ni, asyik balik lambat aja kan, tak bertanggungjawab ni apa semua. Baru kita akan reflect, puan sangat marah dengan suami puan sebab suami puan tak bertanggungjawab. Itu refleksi, isi. So dia akan jelas, aku marah. Dia tak sebut pun dia marah. Kan, dia hanya meluahkan perasaan dia tadi, baru dia sedar rupanya, aku marah rupanya. So kita baru akan fikir bawa dia sehingga dah dijelas tentang diri dia sebenarnya, apa yang dia sedang lalui dan macam mana dia perlu bertindak. Itu Rogers. Kalau CTRT, kalau REBT ni dia kognitif, dia melihat sesuatu perkara itu berlaku menyebabkan tingkah laku pemikiran, menyebabkan satu pemikiran terbentuk. Kalau pemikiran itu negatif, maka dia akan rasa tekanan ataupun stres ataupun sedih, emosi yang negatif lah. Dan tingkah laku dia pun negatif. Kalau dia melihat sesuatu kejadian itu dari sudut yang positif, so dia punya emosi dia akan positif, tingkah laku pun akan positif. Contohnya, kalau katalah seorang pasangan suami isteri tadi tu, suami datang, klien, isteri kata, dia datang, dia kata, kenapa isteri dia ni malas, dia kata. Kan, isteri dia malas, tak suka keluar rumah, tak suka basuh baju, tak suka masak, macam tu. Jadi dia fikir negatif. Dia fikir, kenapa bila isteri dia tak masak, contohnya. Dia fikir isteri dia malas. Kan? Tetapi kaunselor akan membawa dia, akhirnya cabar dia, betul ke isteri awak malas, ataupun isteri awak penat? Kan? Ataupun isteri awak sebenarnya banyak kerja yang lain, isteri awak sedang belajar. Ya betul, rupanya isteri saya bukan malas, dia banyak komitmen yang lain hari itu. Hari-hari lain ada je dia masak, hari-hari lain ada je dia buat kerja yang lain. Jadi dia fikir, isteri dia penat, jadi apa yang perlu buat? Dia kena tolong isteri dia lah.
So jadi kita bawa macam tu. Jadi bila pemikiran berubah, isteri dia penat, jadi dia perlu tolong. Jadi emosi yang timbul ialah kesian kat isteri. Kalau tadi marah, jadi kesian pula kat isteri. Kan? Jadi tingkah laku dia berubah, jadi daripada sedih, benci isteri dia, akhirnya kepada kesian dan menolong isteri. Kita twist dia punya pemikiran kat situ. Itu REBT lah, Rational Emotive Brief Therapy. Dia membawa kepada perubahan. Kan? Disebabkan pemikiran. Kalau yang mula-mula tadi layan saja. Jadi manusia akan meneroka diri sendiri dan akhirnya mewujudkan dia punya celakan. Macam tu. Jadi itu kaunselor, apa yang kaunselor buat. Jadi dia melihat klien apakah isu yang dibawa, apakah personality klien tersebut, gunakan teori yang sesuai. Itu perkataan saya lah. Perkataan saya. Tapi rasa macam betul lah juga tu, bagus lah kan. Maksudnya kita menggunakan teori yang bersesuaian untuk keadaan seseorang atau klien lah. Seterusnya, tak ada berkaitan dengan teori. Jadi sekarang kita masuk kepada teknik. Teknik. Biasa terus ni menggunakan teknik apa? Berdasarkan pengalaman, kes-kes yang pernah hadapi lah. Teknik ni dia macam-macam. Ada macam-macam teknik kan. Dan teknik ni boleh cross teori. Semua teori kita boleh gunakan teknik yang pelbagai. Berdasarkan teknik apa yang kita kuasai lah. Pertama sekali kalau saya nak mewujudkan katalah klien saya dia dalam keadaan cemas, tak tenteram. So first kali saya perlu membolehkan dia tenang. Kan? So saya akan menggunakan teknik deep breathing. Menarik nafas yang mendalam kan, dalam. So saya akan ajar teknik itulah. So saya akan minta klien saya tenang, duduk tegak, pejamkan mata, tarik nafas dengan kiraan 10 4 14 tu. 10 tarik, tahan 4, kemudian 14 lepas. Berapa kali sehinggalah mendapat ketenangan. So itu adalah teknik yang saya gunakan untuk membolehkan klien saya dalam keadaan tenang. Jadi teknik ini sebenarnya sesuai dalam keadaan bersemuka dan juga melalui online counselling. Saya pernah menjadikan satu sesi krisis. Satu masa tu saya dapat panggilan telefon daripada Alustar. Alustar ni seorang kerani di sekolah. Masa tu PKP. So dia telefon dalam keadaan cemas. Dia memang stres, kata dia nak termuntah, dia pening kepala masa ni, dia terlalu tertekan. Jadi antara teknik yang saya gunakan tu lah. Saya dengar suara dia macam tu, saya kata puan duduk betul-betul, tegak, tarik nafas, pejamkan mata. Saya buat teknik tu. Akhirnya dia boleh menurunkan kadar stres dia dan dia boleh berfikir dengan rasional. So tu teknik tu penting. Itu teknik untuk menenangkan klien kita. Yang kedua adalah teknik yang saya gunakan adalah flooding. Flooding ni ialah kita banjirkan klien kita dengan masalah-masalah yang hadapi. Kadang-kadang teknik ni kita kena yakin lah yang klien kita boleh hadapi teknik tersebut lah. Sebab flooding ni ialah kita katalah dalam sesi kaunseling tu, klien tu dah cerita semua. Apa masalah dia, apa punca dia. Kalau contohnya isu dia adalah mengawal kemarahan. Mengawal kemarahan disebabkan oleh orang yang dibenci itu sentiasa mengutuk diri dia, contoh. Jadi di akhir ataupun di pertengahan sesi tu saya akan buat teknik ni di mana saya minta klien relax, pejamkan mata. Bayangkan orang yang dibenci tadi marah dia, kutuk dia, kutuk sekutuk-kutuknya sampai dia rasa terlalu berat, terlalu marah, sampai dia rasa apa yang awak rasa, bayangkan terasa marah sekali. Lepas tu bayangkan awak keadaan tu sampai ke puncak dan awak tetap tenang. Tetap tenang. Bayangkan awak rasa awak boleh adapt dengan perkara tersebut. Bayangkan awak lebih tenang, awak boleh kontrol. Bayangkan macam mana awak uruskan perkara tersebut. Dia membayangkan tu sampailah awak dapat menangani dengan baik masalah tersebut. Dia sendiri yang alami. Bila dia dapat tu, baru kita akan bagi tahu apa yang awak, kita lepas teknik flooding tu, apa yang awak rasa tadi. Dia perlu permulaan. Saya rasa biar bagi dia mengalami benda tu secara imajinasi dia. Dan dia pasti dia akan ambil isu-isu yang pernah berlaku. Kan? Lepas tu macam mana dia berhadapan dengan perkara tersebut dengan lebih positif. Kan? Akhirnya akhirnya barulah dia tenang balik dan dia baru saya dah faham. Lepas ni saya nak buat apa. Itu teknik flooding.
Kemudian teknik role play. Biasanya kalau ada isu antara individu dengan individu lain kan, mungkin anak dengan mak bapak, mungkin anak bekerja dengan bos dia, saya akan pakai teknik role play. Role play ni adalah klien tu membayangkan diri dia sebagai orang lain. Contohnya, dia seorang anak ada isu dengan seorang bapa. Contoh anak perempuan dengan seorang bapa. Saya benci bapa saya sebab bapa saya ni tak izinkan saya kahwin dengan pasangan pilihan saya. Contohnya, saya marah ini berbeza itu. Sekarang ni bayangkan saya nak role play. Role play ni main peranan. Sekarang saya nak awak sebagai awak dan lepas ni sedang bercakap depan bapa awak. Kan? Cuba awak sebagai anak cakap depan bapa. Dia akan cakap, ayah saya nak kahwin dengan pasangan saya, dengan Amin. Contohnya kan, saya nak kahwin dengan Amin. Saya sangat cintakan dia, saya nak hidup dengan dia, saya yakin dia akan boleh menjadi suami yang baik. Kan? Inas ni pula. Sebagai ayah, cakap pula kepada anak. Dia akan fikirlah, fikir ayahnya. Kenapa kau pilih Amin ni? Kan? Apa hujan yang kau boleh bawa yang dia memang boleh bahagiakan kau, selamatkan kau, kan, masa depan kau. Ayah cakap itu. Dia pula sebagai anak. Dia pula diri sebagai anak dia. Menjawab. Sebab saya nampak dia dah bekerja, dia jaga solat, kan, contohnya. Dia hormat ibu bapa dia. Lepas tu dan sehingga selama hubungan kami ni pun dia sangat menjaga batasan. Contohnya macam itulah. Sebagai ayah pula. Kalau macam tu, ayah rasa dia seorang yang bagus, kan, dan mungkin boleh dipertimbangkan lah untuk datang ke rumah ni, contohnya kan. Dia pula sebagai anak. Terima kasih ayah, kan. Dia sendirilah yang membuatkan peranan tersebut. Jadi dia akan jadi nampak lah, kan. Dia akan nampak apa peranan sepatutnya. Dia akan jadi, itu role play. Kadang-kadang dia ada kaitan juga dengan kerusi kosong. Kerusi kosong dia lebih kurang lah. Lebih role play. Lebih kurang lah. Istilah yang biasa ya. Kerusi kosong ni memang kerusi kosong lah. Dia bayangkan bercakap kat situ. So itu antara teknik lah. Teknik yang digunakan, yang saya nampak. Satu lagi teknik ialah mengubah skrip. Teknik mengubah skrip ni ialah menggunakan perkataan Neo-CBT. Neo ni baru. CBT ni Cognitive Behavioral Therapy yang dipelopori oleh kalau kat Malaysia ni Prof. Aziz Shah. Prof. Aziz Shah ni dia mempelopori Neo-CBT di Malaysia. Jadi teknik menukar skrip kehidupan. Kalau ikut CBT ni, kenapa kita melakukan suatu perkara tersebut adalah disebabkan oleh skrip kehidupan kita. Kita dah ada skrip dalam kehidupan kita. Kalau jadi benda ni, skrip tu akan cakap dengan kita, menyebabkan kita respon dalam keadaan tersebut. Contoh, cikgu yang muka garang dan besar badannya, itu ada wujud seorang tu. Kita akan ada skrip dalam kita kehidupan kita. Cikgu ni suka marah, cikgu ni suka kutuk orang. Kita dah ada skrip. Menyebabkan bila datang je orang macam tu, kita tak kenal lagi pun dia. Datang macam tu, kita akan tingkah laku kita automatik akan macam tak suka dia. Sebab kita nampak karakter seorang tu. Kan, kita ada satu skrip tanggapan pada orang macam tu. Kenapa benda tu berlaku? Sebab dulu pernah kita jumpa orang yang macam tu lah perangai dia. Kan? Jadi macam tu lah. Sebenarnya itu tak semestinya macam tu. Tak semestinya orang yang muka garang, orang yang badan besar macam tu perangai dia. Kan? Jadi tugas kaunselor ni tukar skrip. Orang yang besar, kalau katalah kenapa awak tak nak masuk kelas? Sebab cikgu tu garang, cikgu tu muka dia macam ni, badan dia macam ni, menyebabkan saya tak suka duduk dalam kelas tu. Kita pun ubah. Cikgu tu besar, cikgu tu garang muka dia, cikgu tu badan besar, bukan bermakna dia garang, kan. Saya boleh mengenal, saya boleh terus berinteraksi dengan cikgu tu dan mengenali cikgu tu supaya dia pun kenal saya. Akhirnya hubungan kami pun baik. So kita ubah skrip tadi tu. Daripada ada skrip dia cikgu macam ni, cikgu ni garang, kita sambut skrip tadi dan kita tambah di belakang. Akhirnya dia akan dapat satu pemikiran yang baru. Itu kita panggil, kita
mengubah skrip dalam satu kehidupan dia tadi, dari event-event kehidupan dia lah. Itu antara teknik yang saya guna lah. Dari yang contoh negatif pada arah positif. Kita dia macam ni, kita ubah lah, kita adjust. Okay, yang tak betul tu kita adjust. Kita ambil konsep tu tapi kita adjust sikit supaya ada satu tanggapan yang baru. Macam tu. Okey, jadi berdasarkan pengalaman tadi kan, biasanya kes apa yang Encik Rosli selalu ada? Kebanyakan. Beberapa je lah. Okay, saya nak cerita banyak pengalaman saya di sekolah. Sebab saya 15 tahun di sekolah. Kat sini saya baru 5 tahun dan 20% saja saya punya kes. Kalau di sekolah dulu, kalau murid-murid ni isu ni adalah berkaitan dengan, pertama, cinta lah. Yang banyak saya kendalikan adalah isu cinta. Jadi, cinta. Jadi, bila isu cinta ni akhirnya dia membawa kepada kes-kes hubungan suami isteri, hubungan lelaki perempuan. Ya, betul. Kan, hubungan lelaki perempuan, kemudian menyebabkan perasaan lah. Kan, akhirnya menyebabkan dia punya prestasi akademik pun turun sebab tak fokus, asyik bercinta je. Kan. Kemudian prestasi rendah dan sampai sekarang pun tak bagus. Itu antara kes. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kes gaduh, bully. Kalau di sekolah ni, kalau di asrama tu memang susah nak lari daripada kes bully. Sama ada kes-kes tu yang kecil ataupun sampai kes yang besar. Kan, sampai bertumbuk, darah dan sebagainya, tu kes yang besar lah. Tapi kes-kes yang kecil memang ada, sama ada bully tu secara fizikal atau secara mental. Secara mental ni mungkin dikutuk, dipulaukan, kan, itu secara mental lah. Kalau fizikal ni memanglah pukul, tumbuk semua sekali kan. Jadi kes-kes tu pun ada. Kemudian ada juga kes-kes yang berkaitan dengan yang apa, luar tabi'i kan. Luar tabi'i pun ada jumpa. Ada. Okay. Tapi saya rasa benda tu memang kita akan jumpa dalam masyarakat lah, bukan saja di sekolah, dalam masyarakat pun ada. Jadi tu antara, tapi sangat terpencil lah. Dalam tempoh saya 15 tahun tu saya rasa saya pernah kendalikan 2 sesi je. Jarang-jarang. Seorang lelaki, seorang perempuan. So yang lelaki tu memang gay yang perempuan tu lesbian. Jadi tapi alhamdulillah dia datang secara sukarela. Selepas program bimbingan. Kita pernah buat program bimbingan. Jadi akhirnya dia datang secara sukarela, personal datang, kita buat sesi kaunseling. Ada kesedaran dalam diri dia dan akhirnya nampaklah perubahan positif. Sebab remaja kan, ni dia dalam proses mencari identiti. Mencari identiti, siapa persekitaran dia, so dia akan terpengaruh. Kan, jadi itu antara sesi, ada kesnya lah. Kemudian ada juga isu berkaitan dengan hubungan anak dengan ibu bapa ni, banyak lah. Anak ibu bapa, ayah garang. Lepas tu pengabaian kepada maknanya ibu bapa mengabaikan anak tadi. Ada juga pengabaian tu menyebabkan kebebasan sangat kepada anak-anak. Kan, anak-anak diberikan rumah sewa, ada handphone, duduk sendiri. Mak ayahnya bercerai, lepas tu ayah dia bagi kemudahan-kemudahan tu, ayahnya duduk tempat lain. So bayangkan budak sekolah remaja ada rumah sendiri, ada handphone, bebas lah siapa nak ajak ke rumah dia kan. Bebas sangat tu. Nak bawa kawan lelaki ke, kawan perempuan ke, bebas. Ada juga kes macam tu. Dan kes-kes yang berkaitan dengan itu yang negatif lah. Kalau yang positif ni macam mana kita menguruskan perancangan kerjaya murid. Bimbingan kerjaya, akhirnya murid-murid tadi tu dapat merancang kerjaya dengan baik dan dapat kursus yang dikendaki di universiti. Itulah antara kes yang kita kendalikan. Kalau di sini kes berkaitan dengan keterhutangan serius. Keterhutangan serius. Dia berhutang. Ini melebihi, kalau pejabat awam ni tak boleh melebihi 60%. So kalau melebihi berhutang lebih 60% daripada gaji dia, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Jadi sebelum jadi perkara tersebut, untuk kita jalankan sesi kaunseling lagi lah, bantu macam mana, apa punca dia berhutang, kemudian macam mana kaedah untuk menangani kes tersebut. Kemudian berkaitan juga dengan prestasi kerja. Prestasi kerja, kalau
prestasi dia di bawah 60%. So dia dikira prestasi rendah. Pegawai berprestasi rendah, prestasi lebih daripada 60%. Di bawah, bawah, maknanya 59 ke bawah. Itu pun isu-isu yang kita kendalikan. Kemudian ada juga yang saya kendalikan isu-isu berkaitan dengan guru yang sakit. Guru sakit, ada kanser, ada penyakit yang kritikal, menyebabkan dia tertekan, menyebabkan dia murung, kan. Itu pun antara kes yang kendalikan kat sini lah. Ada juga kes pasangan, maknanya hubungan suami isteri, ada juga yang kalangan guru lah, yang ada kehadiran orang ketiga, kan, yang menyebabkan guru tersebut stres, kemudian susah nak menjalankan tugas seperti biasa. Macam tu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman tu, apakah Cik Lee rasa cabaran dalam menghadapi situasi klien? Apa ni rasa macam tak boleh dilupakan? Okay, bagi saya itu semua adalah cabaran. Positif lah, macam apa yang Fatihah sebut tadi, ialah dia merupakan satu cabaran yang perlu ditangani, bukan satu masalah. Dia bukan satu masalah, dia cabaran dia yang perlu kita tangani, dan dengan bijaksana, kan, dengan bijak. Jadi saya melihat walaupun kes itu nampak besar, tetapi kalau kita anggap dia sebagai satu yang perlu kita tangani dengan baik, kita akan dapat membantu klien kita. Prinsip saya, setiap kali sesi kaunseling saya akan bertawakal kepada Allah. Okay, aku tak tahu apa-apa Allah, kan, tolong aku bantu kawan ni, kan. Aku setiap kali dalam hati saya akan cakap, okay, ya Allah, aku tak tahu apa, tolong aku untuk bantu dia. So biasanya kalau saya buat macam tu, saya akan dapat idea macam mana untuk menggunakan kemahiran, apa soalan yang terbaik saya gunakan, dan klien lebih mudah untuk cili akal. Tu sebenarnya memang sangat penting lah. Sebab saya pernah juga satu kes, saya buat play therapy masa tu. Klien tu dia, saya tengok dalam tray tu tak ada apa dia letak. Rupanya dalam apa, ada pisau tercucuk. Ada satu pisau tercucuk dekat atas pasir. Lepas tu saya minta tolong diterangkan. Dia terangkan, lepas tu rupanya dia buka, dia cabut pisau tu, bawah tu ada satu patung miniature perempuan. Saya kata, siapa tu? Dia, kan. Dia kata itulah diri dia, kan. Jadi saya gelabah dalam situ, kan. Benda kan, dia lepas tu dia pun tak menangis, dia pun terus tak cakap apa, terus menangis berjurai air mata semua sekali. Kemudian akhirnya saya jumpa teknik ni tak boleh, saya guna teknik ni tak boleh. Lepas tu saya just cakap je, datang dia, ya Allah, aku memang tak tahu apa-apa, tolong budak ni macam mana, kan. Jadi akhirnya automatic idea tu datang, dan saya ambil satu miniature, saya letak kat situ. Lepas tu dia terus tanya, apa ni? Ini Superman, saya kata, kan. Tak apa, Superman ni untuk tolong awak. Terus dia senyum. Lepas tu dia ambil lagi yang lain-lain ni, letak situ. Akhirnya dia rasa macam datang kekuatan. So macam tu je, kan. Dia gunakan saya punya kemahiran dan pengetahuan saya ada tak boleh, tiba-tiba dengan bergantung pada Allah, akhirnya idea baru dapat, terus dapat mudah macam tu. So itu sebenarnya memang cabaran, tapi setiap cabaran tu Allah akan bantu lah. Kalau kita berserah, bertawakal kepada Allah, kita boleh usaha je, kan. Tapi yang memberikan kejayaan Allah lah yang bagi, kan. Kita tak ada apa-apa pun. Berdasarkan ni, saya dapat lihatlah bahawa ketulusan, ikhlasnya Encik Roslin tu dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan yang klien atau siapa-siapa menghadapi, kan, supaya dapat selesaikanlah. Contoh permasalahan hutang tadika ataupun yang diceritakan tadi tu, kita serah betul-betul kepada Allah, supaya apa laluan dalam menyelesaikan tu dimudahkan, insya-Allah. Cuma dalam kaunseling ni, prinsip kita bukan kita menyelesaikan masalah, kita membantu klien. Klien tu sendiri yang dapat cili akal, yang akan berusaha untuk menangani isu-isu yang dihadapi. Klien kaunseling ni bantu je. Betul-betul membantu. Dalam maksudnya menyerah segalanya dalam kita berusaha dalam membantu klien, kan? Ya, betul. Kiranya tengok tu gaya tu Cik Roslin rasa seronok lah, kan, dengan kerjaya Cik Roslin sekarang itu sebagai kaunselor. Kita boleh bantu orang, kan. Lepas tu kita boleh kenal pasti macam mana ragam-ragam manusia, kan, isu-isu yang manusia hadapi. Selain daripada kita bantu dia pun, kita sebenarnya reflect diri kita juga, kan, supaya kita mengambil iktibar, jadi macam tu,
segi perkhidmatan kaunselor dan juga sesi kaunseling. Okey. Saya harap guru-guru khususnya ataupun kaki tangan di Kementerian Pendidikan Malaysia melihat dari sudut perkhidmatan kaunseling ini suatu yang positif, yang boleh membantu mereka untuk menangani isu-isu dalam kehidupan dia ataupun merancang kehidupan. Dan kaunseling ni positif, dia positif kalau kita ada isu dengan anak-anak, macam mana nak membantu anak kita merancang kerjaya, macam mana nak bantu anak kita mengenali personaliti diri dia. So kita ada perkhidmatan tersebut. Kita ada ujian psikologi. Menggunakan ujian psikologi ni, anak-anak kita boleh kenal pasti dia punya personaliti macam mana, apa personaliti dia sesuai dengan kerja apa, kan. Dia ni ada ciri-ciri apa kekuatan dan kelemahan dalam personaliti dia. So kita boleh kenal pasti melalui ujian psikologi. So kita juga membantu guru-guru kita untuk mencari kekuatan yang ada dalam diri dia, merancang kerjaya guru supaya perancangan yang guru boleh buat perancangan untuk memperkembangkan kerjaya dia. Dah jadi cikgu, so apa lagi kerjaya dalam laluan kerjaya dalam pendidikan tu yang boleh dicapai. Kita ada banyak, kita ada 20 laluan kerjaya. Boleh tancik tu. Seorang guru tu boleh pergi kepada 20 laluan kerjaya yang lain. Yang biasanya guru tak tahu, kan. Betul. Boleh jadi pemakanan, boleh jadi pengetua, boleh jadi ketua bidang, boleh jadi pegawai di PPD, boleh jadi SSC Plus, boleh jadi SIP, kan. Betul, tak dengar. Boleh jadi guru cemerlang, boleh jadi pegawai di JPN, di kementerian. So ada 20 laluan utama. Kalau kita tengok dia ada 3 laluan utama, iaitu SME, Subject Matter Expert, laluan PDP, pengajian dan pendidikan PDP lah sebagai guru. Yang ketiga adalah laluan kepimpinan. So 3 laluan utama. Dalam 3 laluan utama ada 20 laluan kerjaya kat situ. Banyaklah. Banyak sebenarnya. So kaunseling ni satu perkhidmatan yang positif dan selamat. Selamat kerana kaunselor yang menjalankan sesi adalah berdaftar dan tertakluk pada etika. Kan, kalau mereka melanggar etika, so nanti dia boleh disaman, dia boleh dikenakan tindakan tata tertib. So kita selamatlah kat situ. Berbanding kalau kita cerita dengan kawan-kawan, kan, yang bukan tak etika, mungkin dia tidak mempunyai kemahiran khusus dalam bidang psikologi dan tidak terdidik dengan kod etika spesifik sebagai seorang kaunselor. So itu lebih berisiko lah. Jadi kementerian dah menyediakan kaunselor. So kaunselor ni memang memahami diri kita sebagai seorang manusia. Dan insyaAllah kita akan dapat perkhidmatan yang terbaik lah daripada kaunselor. Untuk kehidupan yang baik juga, insyaAllah. Okey, rasanya itu sahaja daripada saya. Terima kasih Encik Ni kerana sudi berkongsi berkaitan dengan sesi kaunseling dan juga kaunselor. Dan paling banyak adalah kalau saya tengok berkaitan dengan psikologi sebenarnya, kan. Macam mana kita nak mengurus kesejahteraan diri sebagai masyarakat dalam diri kita lah, as a guru, dan juga sebagai masyarakat, sebagai anak, sebagai murid dan sebagai mungkin jiran-jiran dan sebagainya lah. Banyak kan, banyak sebagainya. Semua lah. Sebagaimana sebagaimana ditermati. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah yang ni saya akan kongsikan lah di YouTube. Okay, di YouTube, dan juga akan membuat sedikit penulisan itulah berkaitan dengan perkhidmatan kaunselor. Okay, terima kasih banyak Encik Rosli. Terima kasih banyak Fatihah. Ya. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah.